semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Ini satu perkongsian yang menggemparkan, yang mengejutkan ramai. Saya mendapat maklumat, kononnya ada wakil ataupun pihak daripada parti PAS yang memakai pakaian mirip polis di Raja Malaysia ataupun PDRM. Saya kongsikan gambar itu di dalam video ini dan Anda boleh menilai adakah pakaian ini benar-benar mirip dengan PDRM ataupun tidak. Anda boleh komen di bawah. Namun mengikut pandangan saya secara pribadi saja, saya melihat pakaian ini mirip dengan pakaian milik PDRM. Dan persoalannya, kenapa PAS memilih untuk memakai pakaian mirip PDRM ini? Dalam artikel daripada Harapan Daily pada 3 Jun, PAS sarung pakaian mirip PDRM. Nah, adakah undang-undang di Malaysia ini yang sekiranya membuat pakaian bagi mana-mana persatuan ataupun pertubuhan organisasi yang mirip dengan agensi-agensi ataupun pihak-pihak berkuasa di Malaysia, contohnya PDRM, SPRM dan sebagainya, adakah mereka boleh disama? Kalau boleh disama, adakah PDRM akan bertindak untuk menyaman parti PAS? Nah, saudara-saudara, menurut perkongsian daripada Harapan Daily pada 3 Jun, PAS melalui sayap Jabatan Amal parti itu mendapat kecaman orang ramai lantaran menyarung pakaian mirip penguat kuasa polis di Raja Malaysia. Menerusi TikTok Jabatan Amal Malaysia Selangor, sekumpulan lelaki memakai vest seakan-akan menyerupai seragam PDRM. Rata-rata menyindir ahli dan penyokong PAS yang dilihat berangan mahu jadi anggota keselamatan. Kembang kuncup muka dapat pakai serupa polis. Cara jalan pun kemain action macam polis. Tengah sebarkan Dakia Aloha Ketu. Angan-angan nak jadi polis tapi tak dapat. Jadi guard, jaga parking unit amal pun jadilah. Demikian antara komentar warganet di TikTok Jabatan Amal Malaysia Selangor. Anda boleh lihat di dalam artikel daripada Harapan Daily, terdapat perkongsian dikongsikan video dan juga gambar yang menyerupai baju yang dipakai oleh PAS itu yang menyerupai ataupun mirip seperti pakaian PDRM. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini, Anda boleh lihat di dalam artikel harapandaily.com. Sekian saja untuk kali ini, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, ini adalah satu perkongsian yang pasti mengejutkan dan yang pasti dinantikan ramai penyokong Anwar Ibrahim. Dan sudah pasti kita sudah mengetahui bahwa Datuk Seri Anwar Ibrahim berada di jalan yang amat sesuai ataupun satu jalan yang lancar supaya beliau boleh terus mengemudi kerajaan perpaduan, kerajaan madani. Bahkan beliau juga mempunyai harapan untuk terus menjadi Perdana Menteri selepas PRU 16. Nah, saudara-saudara, satu perkongsian daripada Syabuddin Husin ataupun syabuddin.com menyatakan ini 3 perkara yang Anwar harus berhenti bercakap mengenainya. Kalau kita perhati dan teliti, sejak Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, ada 3 topik yang menjadi kesukaannya. Bukan saja sebagai bahan percakapan, tetapi juga sebagai subjek yang diulang-ulang. Topik itu ialah sakau, beban hutang negara yang tinggi, dan apabila bercakap tentang subsidi bersasar pula, menjadikan golongan mahakaya sebagai sasarannya. Dulu masa mula-mula beliau bercakap mengenai 3 topik itu, terasa seronok mendengarnya. Tetapi lama-kelamaan
Bila topik yang sama dijadikan ulangan macam siaran Astro, entah kenapa rasa bosan mulai menjelma menurut Syabuddin. Dalam konteks Sakau dengan kedudukan Anwar sebagai PM, beliau sebenarnya tidak perlu lagi bercakap mengenai topik itu. Sebagai PM dengan kuasa yang dimiliki, kini adalah masa untuk beliau menangkap sesiapa saja yang ada kesalahan menyakau dalam negara. Tak perlu lagi bercakap atau bising tentang sakau menyakau. Sepatutnya ketika ini sudah ada harta kekayaan dalam simpanan penyakau-penyakau itu yang telah berjaya dikembalikan kepada tabung khazanah negara. Logiknya, kalau Anwar bercakap tentang orang itu atau orang ini menyakau, sudah tentu bukti ada dalam genggamannya. Setidak-tidaknya sebelum PRU 16, lebih baik Anwar betul-betul menumpukan untuk menangkap siapa penyakau itu dan membawa balik kekayaan yang mereka miliki, sama ada di dalam atau luar negara. Setelah menjadi PM, biarlah kuasa lebih banyak bekerja daripada mulut berbicara. Ini pada pandangan pribadi saya amat setuju dengan kenyataan Syabuddin, ataupun mungkin ini adalah satu nasihat ataupun peringatan kepada Perdana Menteri. Namun saudara-saudara, kita tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah PM yang bekerja, adalah PM yang akan membuat ataupun melakukan setiap yang keluar daripada mulut Perdana Menteri, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berkaitan dengan sakau menyakau, sudah pasti Anwar Ibrahim akan menundukkan musuh-musuh ataupun jerung-jerung penyakau di dalam Malaysia ini, di dalam kepimpinan politik, tidak kira pada hari ini ataupun kepimpinan sebelum ini. Bahkan setelah saya mendengar kenyataan daripada Syabuddin ini, saya teringat pula kenyataan daripada Tun Dr. Mahathir yang secara sinis meminta bantuan Anwar untuk membawa kembali duit yang didakwa dicuri oleh Dr. Mahathir yang berada di luar negara, kononnya di Switzerland. Adakah ini mempunyai kaitan dengan kenyataan daripada Syabuddin ini? Itu menjadi persoalan. Namun saudara-saudara, seperti yang kita tahu, Datuk Seri Anwar Ibrahim, setakat ini kita dapat lihat sudah banyak pelabur yang masuk ke Malaysia, menjadikan itu kemenangan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun menurut Syabuddin, ini 3 perkara yang Anwar harus berhenti bercakap. Maksudnya Anwar perlu tunjukkan bukti itu secepat mungkin kepada rakyat Malaysia supaya beliau dapat dilihat mampu terus mengemudi kerajaan perpaduan pada PRU 16 akan datang. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan kenyataan daripada Syabuddin ini, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.